Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المؤمنون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saya berpesan kepada diri sendiri dan semua hadirin dan hadirat, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjunjung segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita berbahagia di dunia dan juga di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah, ibadat korban sudah lama disyariatkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam lagi, kemudian disambung oleh nabi-nabi hingga kepada Nabi Ibrahim dan seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arab disebut al-udhiyah, mengambil sempena duha, kerana waktu sembelih yang terbaik ialah pada waktu duha. Ia juga disebut kurban, iaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejarah Nabi Adam, anak Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil melakukan ibadat korban. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim, bacakan kepada mereka, Naba abnai Adam bil haqq, kisah cerita dua lelaki, yaitu dua orang putra ibnai Adam, dua orang anak lelaki Nabi Adam, bil haqq, kisah yang benar. Idh qarraba qurbana, ketika mereka berdua, yakni Qabil dan Habil, qarraba qurbanan, mereka berdua melakukan korban. Fatuqubila min ahadihima, salah seorang korbannya diterima. Walam yutaqabbal min al-akhar,
seorang lagi Allah tak terima korbannya, iaitu korban Qabil ditolak oleh Allah. Qabil mempersembahkan korban dengan meletak barang-barang pertanian, hasil cucuk tanam. Qabil memilih ubi yang buruk untuk diberi korban kepada Allah. Pisang yang sudah rosak, jagung yang sudah tidak baik, dipilih yang buruk, diletak di atas bukit. Kerana korban zaman dahulu, sekiranya diterima oleh Allah, akan turun satu api dari langit, menyambar, mengaut, dan kemudian barang-barang itu akan hilang pada pandangan mata. Korban Qabil ditolak kerana tidak ikhlas dalam memberi. Sementara korban Habil, beliau seorang penternak, beliau menternak kambing ribuan ekor. Apabila hendak berkorban ibadah kepada Allah, beliau memilih dalam ribuan ekor kambing tersebut, dipilihnya kambing yang paling besar, kambing yang paling baik, kambing yang paling gemuk, yang dinamakan kibas. Kerana spesies kambing, ada kambing kacang, kambing biri-biri, kambing khauf, dan kambing yang paling besar ialah kibas. Dia mencari kibas yang paling disayanginya, yang paling elok, yang paling banyak daging, itu yang diberi untuk mendekatkan diri kurban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka korban Habil diterima oleh Allah. Api datang menyambar, kibas itu dibawa, disimpan, dibelah oleh para malaikat di dalam syurga. Itu menyebabkan Qabil menjadi marah kerana kalah dalam pertandingan korban, dan akibatnya beliau tidak dapat berkahwin dengan perempuan kembarnya sendiri yang sangat cantik itu. Kisah ma'ruf, kisah masyhur. Kata Habil kepada Qabil, innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Allah hanya menerima korban orang yang bertakwa. Takwa dengan maksud setiap amal saleh yang kita buat itu, jika hendak diterima oleh Allah, mestilah ikhlas. Yang kedua, takwa bermaksud tidak riya. Yang ketiga, Allah hanya menerima amalan orang bertakwa dengan maksud amalannya itu dengan ilmu bertepatan dengan syariat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekiranya seseorang melakukan amal ibadah tanpa ilmu atau kerana tidak ikhlas, maka amalannya ditolak. Allah berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging korban, tidak akan sampai darah-darah korban. Yang sampai itu ialah ketakwaan daripada kamu. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah, maka sebenar dengan ibadah korban ini, marilah kita mengikhlaskan niat kita kepada Allah, dan kita memastikan amal ibadah kita itu tepat dengan syariat, dengan menghadiri majlis-majlis ilmu. Itu sahaja jalannya untuk Allah menerima segala ibadat kita, sama ada ibadat dalam bentuk perkataan atau perbuatan, atau ibadah dalam bentuk lintasan gerakan bicara hati kita. Korban ini berkait rapat dengan al-ithar, mengorbankan kepentingan diri untuk orang lain. Itu tanda hamba yang bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Kawthar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainaka al-Kawthar. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepada kamu Al-Kawthar, dengan dua terjemahan.
Yang pertama, kolam Al-Kausar di akhirat nanti, yang alat-alat minumnya itu cawan-cawannya sebanyak bintang di langit, airnya lebih putih dari salji, lebih manis dari madu. Siapa yang dapat minum kolam Kausar, air Kausar, la yazma'u ba'daha abada, dia tidak akan dahaga buat selama-lamanya. Tafsiran kedua, inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami telah mengurniakan, memberi kepada kamu kautsar, yakni nikmat yang sangat banyak. Jika kamu ingin membilang, menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan dapat menghitungnya. Al-Kautsar, nikmat Allah sangat banyak. Maka kita perlu bersyukur dengan nikmat yang banyak itu, dengan mengabdikan diri kepada Allah dan berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Berbuat baik kepada Allah, memperbaiki hubungan kepada Allah, terutamanya dengan salat. Fasalli, maka salatlah banyak-banyak. Itu tanda hamba yang bersyukur. Nabi SAW salat malam sehingga bengkak kakinya, padahal Nabi kita tidak pernah melakukan dosa sama sekali, sama ada dosa kecil atau dosa besar. Sayyidatina Aisyah bertanya, wahai suamiku Rasulullah, kenapa tuan salat malam sehingga bengkak kaki, sedangkan tuan tidak pernah melakukan dosa dahulu, sekarang dan selama-lamanya ma'asum, dijaga Allah dari dosa. Kata Nabi, afala akun abdan syakura, tak bolehkah aku hendak menjadi hamba yang bersyukur. Yang kedua, orang yang bersyukur selain daripada ibadat badan, mengabdikan diri kepada Allah, rukuk dan sujud, dia juga pemurah. Dia juga tidak berkira dengan duit ringgit, menderma, infak, waqaf, khususnya pada sambutan Aidul Adha, tidak pernah miss. Dia atau keluarganya, salah seorang daripada keluarganya, sentiasa menyertai ibadat korban untuk tujuan bersedekah dan memberi hadiah daging tersebut kepada fakir miskin dan juga orang-orang yang tidak fakir miskin di kalangan orang beriman. Itulah wanhar, sembahyang banyak-banyak, sembahyang sunat, barulah kita menjadi hamba yang bersyukur. Yang kedua, nak jadi hamba yang bersyukur ialah perlu mengeluarkan harta, duit ringgit, jangan kedekut, jangan berkira. Nabi SAW menunjukkan contoh teladan yang terbaik. Sejak tahun kedua hijrah, baginda tidak pernah ketinggalan dalam melakukan ibadah korban. Kadang-kadang seekor kambing, ada kalanya 2 ekor kibas yang bertanduk, yang berwarna putih. Bahkan di hujung hayat Nabi, ketika Nabi mengerjakan haji wada' tahun ke-10 sebelum Nabi kita wafat, baginda melakukan korban besar-besaran sebanyak 100 ekor unta. Allahu Akbar. Kemudian daging itu diagih-agihkan kepada penduduk fakir miskin yang berada di Mina dan diberi jamuan kepada al-hujjaj, orang-orang yang turut serta mengerjakan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasil didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam melahirkan generasi yang sanggup mengorbankan kepentingan diri kepada orang lain. Sebagai contoh, para sahabat radhiyallahu anhum, pernah ada orang memberi kepala kambing kepada sebuah rumah, kemudian dia menghadiahkan kepada jiran sebelah kerana merasakan jiran sebelah lebih memerlukan daging kepala kambing tersebut. Jiran itu pula memberi hadiah atau bersedekah kepada jiran sebelah. Akhirnya kepala kambing itu berpusing-pusing sampai kepada rumah yang pertama. Mereka bukan berebut, tetapi masing-masing nak buat kebaikan. Itu generasi sahabat. Begitu juga Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu anhu, apabila turun ayat lan tanalul birr hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan menjadi orang yang baik sehingga kamu sanggup menderma dan menginfakkan harta yang paling kamu sayang.
Lantas Abu Talhah radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah, diwakafkan tanahnya, kebun kurmanya yang berada di hadapan Masjid Nabawi, yang ada kebun kurma, yang ada tasik air dan sebagainya yang bernama Bayruha, yang mana sekarang ini kawasan kebun kurma itu sudah termasuk dalam bangunan Masjid Nabawi apabila diperbesarkan. Sayyidina Abu Talhah radhiyallahu anhu juga membawa pulang tetamu Rasulullah ke rumahnya pada waktu malam, padahal makanan di rumah tidak cukup melainkan untuk anak-anaknya sahaja. Beliau berbincang dengan istrinya Ummu Sulaim, bagaimana kita nak buat, kita nak ra'i, kita nak memuliakan tetamu kita. Tetamu ini tetamu Rasulullah, tetamu Madinah, tetamu Allah. Istrinya memberi cadangan, kita akan padamkan pelita, kemudian kita hidangkan makanan kepada tetamu. Anak-anak kita bagi mereka bermain sehingga letih, kemudian mereka tidur. InsyaAllah satu malam tak makan tak akan mati kebuluran, kelaparan. Apabila dipadamkan pelita, dihidangkan makanan, Abu Talhah tidak makan walaupun satu suap, membiarkan tetamu-tetamu makan sehingga kenyang, kemudian dinyalakan kembali pelita. Pada malam tersebut tetamu tidur kekenyangan, tuan rumah, satu isi rumah tidur dalam kelaparan, dan mereka sangat gembira, dan itulah malam yang paling bahagia buat Abu Talhah, istrinya dan anak-anaknya. Di waktu pagi Allah memuji tindakan Abu Talhah yang berkorban, korban kepentingan diri untuk orang lain, dengan turunnya ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka sanggup berkorban, tak makan, tak minum walaupun mereka memerlukannya. Allah memuji tindakannya. Begitu juga zaman tabi'in selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlaku peperangan di Jordan yang namanya perang Yarmouk pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Setelah tamat peperangan, ada seorang pemuda membawa air dan mencari bapa saudaranya. Rupa-rupanya bapa saudaranya sedang sakaratul maut, sedang berada di hujung usia, hendak menghembuskan nafas yang terakhir. Maka pemuda ini datang kepada bapa saudaranya, ingin memberi minum air. Tiba-tiba kedengaran di hujung sana tentera Islam yang juga sedang menghadapi sakaratul maut. Tentera Islam di sana juga perlukan air dengan menyebut air, kerana orang nak mati, haus, dahaga, sangat haus. Maka bapa saudaranya ini ketika hendak menghirup air, apabila mendengar seorang tentera Islam yang perlukan air, dia tidak jadi minum air. Dia kata, pergilah beri air itu kepada tentera di sana, dia lebih perlu daripada aku. Maka pemuda ini berlari-larian kepada tentera yang seorang itu. Ketika hendak memberi air, tiba-tiba di hujung sana kedengaran pula seorang lagi menjerit, air, air. Orang kedua ini pun tak minum, bagi air kepada dia. Dia lebih memerlukan daripada saya. Anak muda ini berkejaran ke sini dan ke sana, akhirnya sampai kepada orang yang ketiga. Tak sempat minum orang ketiga, sudah pun gugur syahid. Dia patah balik kepada orang kedua. Orang kedua pun telah pun menghembuskan nafas yang terakhir, syahid. Dia kembali kepada bapa saudaranya. Bapa saudaranya juga syahid. Mereka mengorbankan kepentingan diri untuk orang lain. Inilah pendidikan akhlak yang disebut sebagai korban atau al-ithar, yang kita diajar, dididik ketika kecil. Apabila kita duduk di satu tempat, ada orang tua,
ada orang mengandung, orang tua-tua, orang yang uzur, maka bangun dan beri tempat tersebut kepada orang yang lebih memerlukan. Al-ithar matlubun, mengorbankan hak diri untuk orang lain sangat dipuji dan dituntut dalam Islam. Tetapi dalam soal ibadah, al-ithar fil ibadah mamnu'un, mengorbankan hak diri sendiri dalam soal ibadah itu dilarang. Seperti kita memberi saf pertama kepada orang lain dan kita berundur ke saf yang kedua, itu dilarang dalam syariat. Kerana dalam soal ibadah kita disuruh berebut-rebut, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah untuk melakukan amal ibadah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. فتقبلها مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ونصرنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر 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 ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى wattaqun ya ulil albab. Sidang Jumaat, sidang hadirin mukminin yang dikasihi Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam yawman nahri 'amalan ahabba ila Allah 'azza wa jalla min hiraqati dam wa innahu la ya'ti yawmal qiyamah بقرونها وأظلافها وأشعارها وإن الدم لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا." Artinya, tiada satu amalan yang sangat disukai Allah untuk dilakukan oleh anak Adam pada hari raya Aidul Adha selain daripada menumpahkan darah, yakni menyembelih binatang korban. Sesungguhnya binatang korban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya, dan sesungguhnya darah binatang korban akan menitis di satu tempat yang istimewa di sisi Allah sebelum ia tumpah ke bumi. Maka oleh itu perelokkanlah korban itu dengan niat yang ikhlas, dengan cara sembelihan yang betul. Hadirin mukminin yang saya muliakan, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 27 seperti yang saya bacakan tadi, perkataan anak Nabi Adam, qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Maksudnya, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Marilah kita memperbanyakkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti firman Allah, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa barakta wa sallamta 'ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وعلماءنا ووزراءنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما يرضيك يا رب العالمين. اللهم يا الله واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة yang di-Pertuan Agung Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, wa kadzalika sahibul fakhamah tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di-Ketua Negeri Pulau Pinang. Allahumma adfa'anna al-bala wal-waba wal-ghala wal-riya والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وعن بلاد سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.